Okay, kita tengok soalan latihan untuk topik mutation ni. Soalan UPS 2 2010-2011. Okay, in the 19th century, only S Maritima to N equal to 60 could be found in Britain. After 40 years, S alterniflora to N equal to 62 from America was introduced and interbred with S Maritima to form stereohybrid S townsendii. 15 years later, a new generation of S townsendii has evolved into fertile species S anglica. Okay, so kita plotkanlah untuk mudah nampak dia punya flow. After 40 years, okay, alterniflora from America was introduced and interbred dengan Maritima. Okay, so S alterniflora dengan number of chromosome dia tu N equal to 62. So interbredkan dengan S Maritima. S Maritima, number of chromosome to N equal to 60. Okay, so untuk S alterniflora nanti, okay, gamit dia dalam keadaan haploid dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 31 lah. Dan daripada S Maritima nanti, gamit dia dalam keadaan haploid akan dapat 30 kan? Okay. 50 years later, kalau tengok kat sini, okay, to form stereohybrid, okay, so bila dia fertilize, dia akan form stereohybrid S townsendii. Okay, S townsendii ni adalah sterile hybrid. Sterile hybrid. Itu sterile hybrid. 15 years later barulah, okay, hasilnya spesies nama dia S anglica. Tapi S anglica ni now dah fertile, ya. Okay, spesies yang fertile. Okay, so ni adalah dalam keadaan fertile. Okay, hybrid. Okay, daripada sterile 15 tahun kemudian, okay, so dia berkembang daripada S townsendii, has evolved into fertile species, okay, S anglica. Okay, so now cerita dia bila dia fertilize antara S alterniflora dengan S maritima, okay, N equal to 31 dengan N equal to 30 ni, so bila dia combine sepatutnya dia akan hasilkan to N is it? To N, okay, equal to 61 lah nombor kromosom dia okay, individu yang dalam keadaan diploid lah kan. Tapi untuk sebabkan interbred ni adalah antara dua spesies yang berbeza, dia tak akan dapat dalam keadaan diploid kita panggil dia allodiploid N sama dengan 61. Okay, kenapa dia kata N? Sebab N ni nak menunjukkan dia tak ada homologous chromosome. No homologous chromosome. Okay. Okay, dia ada allodiploid. Okay, allodiploid N equal to 61. N because dia tak ada homologous chromosome. Okay, sebabkan itu S townsendii ni dia sterile lah. Okay, dia tak boleh nak jalankan meiosis. Okay, sebab tak boleh nak lakukan proses synapsis, pairing of the homologous chromosome tu tak berlaku. Okay, so dia adalah sterile. Okay, so macam mana dia nak jadikan dia fertile? Okay, spesies yang fertile. Okay, dia kena lakukan proses dipanggil allopolyploidy lah. Okay, allopolyploidy ataupun doubling of chromosome. Doublingkan dia punya kromosom.
Okay, doubling of chromosome tu berlaku. So maksudnya daripada S actiniflora, okay, set kromosom dia N equal 31, dia akan double. Okay, akan ada tambahan lagi 31. Okay, kromosom. Dan daripada S maritima ni sendiri pun sama, dia akan double, dia akan double dia punya kromosom, ada 30 lagi. Okay, kromosom. Okay, so now dia dah ada dia punya homolog dia lah. Okay, daripada actiniflora gamit ni dia ada dia punya homolog kromosom. Begitu juga dengan maritima. So bila ada homolog kromosom, okay, barulah dia boleh jalankan proses meiosis dan boleh hasilkan gamit lah. Okay, sebab tu S anglica ni akan jadi fertile, hybrid yang fertile. Okay, boleh hasilkan gamit. Okay, berbalik kepada soalan ni, okay, kita lihat soalan pertama. What type of euploidy occurs in the statement above? Okay, of course ini adalah allopolyploidy lah. Okay, allopolyploidy. Okay, state the chromosome number of S. townsendii. So, kromosom berapa kromosom number dia? So, awak boleh tulis terus 61 kromosom. Okay, kita terima ya, walaupun tak perlulah tuliskan N equal to 61 ke, cukup tulis 61 kromosom pun okey. So betul. Why townsendii is sterile? Kenapa townsendii itu sterile? Tadi saya nyatakan kenapa ingat tak? Sebab betul. Okey, dia tak ada no homologous chromosome lah disebabkan why? Because S. townsendii ni no homologous chromosome for meiosis. Okay, untuk dijalankan meiosis tu. Okay, for meiosis. So, synapsis cannot occur. Okay, synapsis cannot occur. Ataupun kalau you nak tulis pairing of homologous chromosome cannot occur untuk menggantikan synapsis, awak tulis panjang sikit, pairing of homologous chromosome cannot occur pun boleh juga. Okay, so seterusnya kata cannot produce gamete lah. Okay, cannot produce gamete. Okay, sebab tak boleh jalankan meiosis. Okay, tapi kat sini maksimum 2 mark saja. So you kata no homologous chromosome for meiosis and synapsis cannot occur. Okay, pun cukup lah kan. Okay, so how can the sterile hybrid S. townsendii be bred? Okay, so how? Soalan ni ditanya boleh tak kalau sterile hybrid S. townsendii ni nak breed, bagaimana, how can the sterile hybrid ni boleh breed. So untuk soalan ni dia merujuk kepada yang sterile hybrid ni boleh tak dia breed, boleh tak. So kena ingatlah ini adalah tumbuhan. So tumbuhan dia boleh jalankan proses asexual reproduction. So how can the sterile hybrid S. townsendii be bred? So secara asexual lah. Secara asexual reproduction. Tak boleh kata secara vegetatif. Boleh vegetatif. Secara vegetatif. Soalan berikutnya kalau lihat table ini soalan PSPM1 2015-2016. Table 1 shows the summary of the results of abnormalities that occur during gametogenesis. So kalau lihat dia ada individual 1, 2 and 3. Individual 1 sperm
and then dia punya B, so dia hasilkan zygote XO. Okay, genetic disorder dia R. Okay, individu kedua pula ada sperm C, egg D, zygote E, genetic disorder dia dapat Klinefelter syndrome. Kemudian individu ketiga ni sperm F, egg G, and then bila fertilize sperm dengan egg ni, so dapat zygote YO. Okay, so YO, kenapa dia dash kat sini? Biasa YO ni dia akan death lah, mati kalau dia nak survive. Okay, sebelum kita nak menjawab soalan ni, so apa kata saya tunjukkan dululah macam mana boleh dapat genetic disorder, Klinefelter syndrome. Okay, bagaimana boleh dapat zygote dengan XO, YO. Okay. Okay, aneuploidy selain daripada boleh berlaku dalam autosomal kromosom, dia juga boleh berlaku pada sex kromosom. Okay, so dia involve sex kromosom lah. Okay, dan dia boleh berlaku disebabkan oleh berlakunya non-disjunction during oogenesis and also during spermatogenesis, ya. Okay, so kalian lihat kat sini dalam figure ni, saya nak tunjukkan bagaimana non-disjunction berlaku during spermatogenesis, semasa penghasilan sperm lah. Ini in male. Okay, so kita tengok sebab ni non-disjunction ni boleh berlaku during meiosis 1 ataupun boleh juga berlaku during meiosis 2. Okay, kalau meiosis 1 dalam meiosis 1, berlaku dalam meiosis 1. Okay, so dia berlaku pada step pertama je lah. Okay, meiosis yang pertama ni kalau lihat, okay, ini adalah seks kromosom untuk lelaki lah. So dia ada kromosom X yang besar ni, okay, so dia X dan juga kromosom Y. Bila dia kata berlakunya non-disjunction during meiosis 1, maksudnya kat sini apa? Non-disjunction during meiosis 1 maksudnya adalah the failure of the homologous chromosome to separate. Okay, so bila homologous chromosome gagal untuk separate, so kedua-dua X, kromosom X dan kromosom Y, dia akan masuk ke dalam satu gamet. Okay, okay, kalau lihat dia tak terpisah, manakala satu lagi gamet ni dia kosong. Okay, tak ada kromosom, tak ada seks kromosom. Okay, so bila dia masuk meiosis yang kedua, dia boleh run seperti biasa. So maksudnya sister chromatic dia akan separate. So disebabkan oleh gamet asal tadi, okay, ambil daripada meiosis yang pertama, homolognya ada bersamalah, tak terpisah. So bila masuk meiosis kedua akan ada kromosom X dan kromosom Y. Okay, so dia ada kromosom X dan ini adalah kromosom Y, okay, yang bergerak bersama sekali masuk ke dalam satu gamet. Okay, so anak kedua pun sama juga. Okay, so gamet yang terhasil, sperm yang terhasil ni, maksudnya adalah ini adalah abnormal sperm lah. Okay, dia adalah abnormal sperm dengan kromosom, dia ada kromosom X dan juga Y. Okay, yang kedua, sekiranya non-disjunction during spermatogenesis ni berlaku semasa meiosis yang kedua, Okay, so maksudnya meiosis pertama dia normal. So kalau meiosis pertama dia normal, X dengan Y ni dia akan terpisah. Okay, X dia akan pergi ke masuk ke dalam satu gamet. Okay, dan homolognya Y ni akan masuk ke dalam gamet yang satu lagi. Okay, so ni Y, ni X, okay, dan ini Y, kromosom Y. Okay, kromosom X dan kromosom Y dia berada pada gamet, dia berada pada sel yang berbeza lah. Okay, so masa meiosis yang kedua, di sinilah berlakunya non-disjunction. Okay, maksudnya sister chromatic. Okay, kromosom X ni sister chromatic dia
fail to separate. So dia akan masuk ke dalam satu gamit yang sama, satu gamit yang sama. Okey, so kat sini ada kromosom XX. Okey, manakala satu lagi gamit ni kosong. Okey. Untuk yang Y juga samalah. Okey, Y kita tunjuk kat sini pun sama, gagal untuk separate dia punya sister chromatic dia. So, kedua-duanya akan masuk ke dalam satu gamete, satu lagi kosong. So, terhasil ya abnormal sperm here. Okey, abnormal sperm dengan kromosom apa? Kromosom XX. Dan satu lagi ini pun adalah abnormal sperm that carry YY chromosome. Okey, so apa yang berlaku sekiranya the abnormal sperm ni fertilize dengan normal ovum. Okey, kita lihat pada rajah pertama ni. So, ni adalah sperm ni adalah abnormal sperm lah. Okey, abnormal sperm so sperm ni abnormal. Okey. It's carry the XY chromosome. So dia ada kromosom X dan kromosom Y. Okay. So fertilize dengan ovum. Ovum ini adalah normal. Okay. Ovum ataupun egg ni normal dengan X kromosom. Dia carry X kromosom. Okay. So bila dia fertilize, okay, abnormal sperm dengan normal ovum. So dia akan dapat zygote dengan kromosom XY. Okey. XY itu daripada sperm. Okey. Dan satu lagi X, okey, XY ni daripada abnormal sperm tadi, dan satu lagi X ni daripada normal ovum lah. So dapat XXY. Okay, so ingat balik tadi bagaimana abnormal sperm XY ni terhasil. So kita lihat dia melalui proses non-disjunction non-disjunction pada meiosis yang mana? Meiosis yang pertama. Betul. Dia akan dapat XY. Okay. So, kalau meiosis yang kedua tadi, dia dapat kromosom apa? Untuk sperm lah yang abnormal. Okay. So, untuk meiosis yang kedua tadi, untuk abnormal sperm, dia dapat XX. Okay. Satu lagi, abnormal sperm, YY. Betul? Okay. So, yang kedua, ni kalau the normal ovum ni, normal ovum, okay, fertilize dengan sperm yang doesn't carry any sex chromosome, kosong. Okay. Okay, sebab kalau ingat balik tadi yang slide sebelumnya, okay, bila non-disjunction berlaku pada meiosis yang pertama, okay, X dengan Y ini dia akan terus masuk ke dalam satu sel anak kan, dalam satu gamit, terus masuk dalam XY, dalam satu sel tu. Okay, satu lagi sel tu kosong. Okay, so kalau yang kosong, yang sperm tu tak ada carry any sex chromosome, so fertilize pula dengan normal ovum, tu dapat XO, hanya ada kromosom X saja, XO. Okay, so yang XO ni kita panggil dia apa? Turner syndrome. Okay, ini Turner syndrome. Yang XXY ni kita panggil dia, okay, genetic disordernya adalah Klinefelter syndrome. Okay. Okay, so ini kita lihat, okay, setelah berlakunya ni non-disjunction, okay, daripada proses non-disjunction during meiosis, meiosis 2,
Ini masih lagi during spermatogenesis lah, semasa pembentukan sperm dan dia berlaku during meiosis yang kedua. So dia dapat sperm, abnormal sperm XX, okay, abnormal sperm XX dan juga abnormal sperm YY. Okay, so kalau abnormal sperm yang that carry the chromosome, okay, XX, ada XX chromosome fertilized dengan ni semua adalah normal ovum. So dia dapat XXX, okay. Ada 3 kali X ni. Okay, biasa kalau perempuan dia XX saja, ni terlebih X. Terlebih X ni jadinya macam mana? Okay, so yang ini kita panggil dia meta female. Okay, XXX. Okay, terlebih X ni, terlebih dia punya keperempuanan ke apa. Okay, you boleh tengok nanti dia punya dia punya karakteristik lah. So manakala yang abnormal sperm yang carry kromosom YY, okay, YY, jadi dia fertilize dengan normal ovum X. So dapatlah zygote XYY, okay, XYY instead of XY. Okay, so maksudnya kat sini dia terlebih kromosom Y. Okay, ada Y ni sepatutnya tadi dia terpisah lah. Okay, masa meiosis yang kedua sister chromatic tu separate, tapi dia fail to separate. Okay, non-disjunction berlaku. Okay, so dapat so this individu dengan kromosom XYY ni, so itu kita panggil dia apa dia? Super male. Okay, kena check balik betul tak? Super male terlebih kromosom Y. Terlebih kromosom Y. Ini terlebih kromosom X. Yang ini terlebih pula kromosom Y. Lelaki, sepatutnya lelaki tapi terlebih pula Y. So dia adalah dia punya efek dia pada the individu. So awak boleh Google lah cari. Okay, kalau terlebih kromosom X, XXX ni apa dia punya karakteristik dia. Okay, yang satu lagi XYY. Okay. Okay, now we move to non-disjunction during oogenesis, dan berlaku pada, kita tengok dulu kalau dia berlaku pada meiosis yang pertama lah. Okay, non-disjunction ni berlaku semasa pembentukan egg ataupun ovum. Dia berlaku pada meiosis yang pertama. Okay, so ini adalah kromosom XX, so XX. So bila non-disjunction berlaku pada meiosis pertama, maksudnya homologous kromosom X dengan X ni gagal untuk separate dan dia akan masuk ke dalam satu gamete lah. Okay, so dia ada XX yang kemudian dalam meiosis yang kedua seperti biasalah dia akan separate sister chromatic. Okay, dan normal akan secara normalnya akan separate. Okay, so bila dia separate, so akan ada 2 kromosom X, okay, pada ovum ni. Okay, so instead of satu saja, ada satu saja X, tapi dia ada XX. Okay, so this ovum ini adalah abnormal lah. Dan akan ada yang kosong gamete ovum yang tak ada langsung carry any sex chromosome. Okay. Yang kedua ni berlaku masa meiosis kedua lah. Okay, non-disjunction during meiosis 2. Okay, dalam meiosis pertama XX terpisah. Okay, dia separate seperti biasa normal dia punya homologous kromosom, homolognya terpisah X dengan X. Okay, X dengan X terpisah. Dan semasa meiosis yang kedua, okay, meiosis kedua, kita bagi contoh untuk yang sel yang ni lah. Okay, dia gagal untuk sister chromaticnya fail to separate dan kedua-duanya masuk ke dalam satu gamete. So dapatlah ovum yang abnormal lah kat sini. This one abnormal ovum dengan kromosom ada dengan membawa kromosom XX.
Okay. So yang this one, okay, untuk yang sel ni dia normal. Okay, dua-dua terpisah. Kalian lihat sistem kromatik dia terpisah. Okay, dan terhasillah normal ovum yang carry hanya satu saja. Okay, kromosom X. Okay, so yang this one adalah normal. Okay. Okay, so untuk non-disjunction yang berlaku during oogenesis, so oogenesis, so walaupun dia berlaku non-disjunction ni during meiosis 1 ataupun meiosis 2, maksudnya nanti abnormal ovum yang terhasil tu memang akan bawa kromosom X tu ada 2. Okay, sebab ada non-disjunction dia berlaku meiosis kedua ataupun meiosis yang pertama. Okay, abnormal ovum dia memang XX. Dia tak sama macam untuk yang abnormal sperm lah. Okay, so kita tengoklah kalau berlakunya fertilization antara abnormal ovum di sini, abnormal ovum, okay, yang bawa kromosom X ni fertilize pula dengan normal sperm. Okay, normal sperm yang carry X. Okay, so bila dia fertilize, akan hasilkan zygote yang ada XXX. Okay, sama tadi dalam semasa pembentukan spermatogenesis pun boleh menghasilkan zygote dengan XXX. Dia punya abnormalities dia. Okay, so yang kedua ni abnormal ovum dia tak ada langsung kosong lah, kata kosong. Okay, tak ada sebarang kromosom kat sini, seks kromosom tak ada. Fertilize pula dengan normal sperm. Okay, normal sperm Y. Normal sperm Y, so dapatlah anak yang YO. So YO ni biasanya dia akan mati, tak boleh nak survive. Okay. Rajah yang ketiga ni menunjukkan bagaimana berlakunya fertilization antara abnormal ovum tapi abnormal ovum ni doesn't carry any sex chromosome lah. Okay, kosong. So fertilize dengan normal sperm carry X chromosome. Normal sperm carry X chromosome. So dia dapat zygote XO ataupun Turner syndrome. Okay, untuk yang number 4 ni, this abnormal ovum. Abnormal ovum that have two X chromosome fertilized dengan normal sperm Y. Okay, normal sperm that carry Y chromosome. So you dapat zygote XXY. XXY apa dia? Klinefelter syndrome. Okay, so Klinefelter syndrome kalian lihat. Okay, dia boleh terjadi lah di sindrom ni sekiranya berlaku non-disjunction pada dua-dua proses gametogenesis, iaitu during oogenesis bermula ataupun semasa spermatogenesis. Okay, cumanya kalau spermatogenesis, kalau lihat balik video saya sebelum ni, boleh dapat XXY. Kalau non-disjunction dia berlaku semasa meiosis yang pertama. Yang pertama ini untuk spermatogenesis. Okay, kalau spermatogenesis dapatkan Klinefelter syndrome, berlaku non-disjunction ni adalah pada meiosis yang pertama saja. Kalau meiosis kedua tak boleh dapat. Okay, awak tengok balik nantilah slide yang sebelum ni. Untuk yang oogenesis, untuk dapatkan XXY Klinefelter syndrome, dia boleh berlaku kalau lihat pada meiosis 1 dan meiosis kedua pun boleh. Okay, tapi dia depends kepada dia fertilize dengan normal sperm yang dibawa lah, normal sperm. Okay, kalau dia bawa normal sperm Y, dapatlah XXY Klinefelter syndrome. Okay, kita balik semula kepada soalan PSPM 1 2015-2016 ni lah, kita jawab. Okay, kita tadi dah faham kan, so boleh faham dah
bagaimana abnormalities yang ni boleh berlaku during gametogenesis. Gametogenesis semasa spermatogenesis, pembentukan sperm, dan juga semasa oogenesis, pembentukan ovum. Okay, soalan pertama dia kata what causes the abnormalities shown in table 1. Menyebabkan abnormalities ni disebabkan oleh berlakunya non-disjunction. Okay, so awak boleh tuliskan non-disjunction lah. Okay, cukup non-disjunction. Okay, so kita fahamlah dia. Tak perlu nak tulis pun boleh juga. Okay, berlaku the failure of sister chromatic ataupun homologous chromosome to separate. Okay, but just enough non-disjunction pun dah cukup. Okay, yang kedua, what is the genotype represented by E? E ni tadi apa benda? Klinefelter syndrome. Genotype dia apa? Klinefelter syndrome adalah X, Y. Okay. Name genetic disorder are? Okay, XO. Genetic disorder dia adalah Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Okay, explain how the zygote with the genotype YO is produced. YO ni tadi macam mana YO? Okay, bagaimana YO ni boleh terhasil produce dua markah? Okay, YO kena ingat lah. So ada kromosom Y kat sini. Okay, so dia boleh berlaku adakah semasa spermatogenesis, dia during spermatogenesis ke ataupun during oogenesis untuk YO. Okay, so yang abnormalnya adalah ovum ya. Yang normal kat sini normalnya adalah sperm. Normal sperm yang carry Y kromosom. Dalam oogenesis mana ada kromosom Y kan. Maksudnya normal sperm, yang abnormalnya adalah ovum lah. Okay, so yang pertama awak boleh tulis the ovum produced yang terhasil tu does not carry any sex chromosome. Okay, ataupun does not carry X chromosome. Okay, yang kedua, then the abnormal ovum. Okay, ini is fertilized. Okay, by a sperm lah. Okay, by a sperm, ataupun by normal sperm carrying Y chromosome. Kena sebut lah. Sebab nak tahu juga sperm ni carry Y ke X chromosome kan. So dah terang memang tulis YO, so Y chromosome lah. Normal sperm carry Y chromosome. Okay, saya rasa cukup lah. How kan, kata how the zygote dua markah, how. Okay, dan ditambahlah zygote yang terhasil tu fail to develop biasanya dia akan mati. Okay, what will happen yang seterusnya? What will happen to the zygote with the genotype YO? Okay, ada soalan kat sini. So YO, so kata zygote tu fail to develop. Okay, so zygote fail to develop ataupun death ke boleh lah. Zygote fail to develop. Two differences between the seterusnya. Give two differences between the individual with genetic disorder R and the individual with Klinefelter syndrome.
Okay, so R tadi adalah Turner syndrome. Okay, biasanya R ini adalah female. R is R is female. Okay, while sebab ada differences mesti ada perkataan while lah. Okay, while Klinefelter pula is male. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is male. Okay. Sebab untuk yang Turner tu kan, Turner tu adalah X, XO dia ada kromosom X tu XO female. While Klinefelter syndrome pula, Klinefelter syndrome ni dia biasanya lelaki lah. Okay, so untuk yang dia ada kromosom Y kat situ kan, dia terlebih X kat sini, terlebih X, patutnya XY. Okay, ataupun XX. Okay, tapi ada Y. So ada Y tu dia lelaki lah kan. Okay. Okay, ni soalan nanti ayat seterusnya lah. Soalan ni apa dia kata, Mr. 8 of a diagram show what happen when a female gamete no chromosome fertilize pula dengan normal gamete. Normal gamete male lah. Maksudnya yang female yang tak ada kromosom, no kromosom, yang abnormalnya adalah pada female punya parent. Okay, this one abnormal female punya parents yang female. Yang normalnya ni adalah male. Ni adalah male. So dengan diagram, so awak kena lukiskan kat sini ni diagram kromosom lah. So kita boleh start dengan male gamete. Okay, male gamete ataupun bukan male gamete, male parent. Okay, male. Okay, ataupun male sajalah kan. Tulis male saja. Okay, so male. Okay, kalau male dia ada kromosom apa? XY lah. Okay, kita buatlah kromosom X ni besar. Okay, besar sikit. Dan satu lagi Y kecil. Y belum kecil kan? Okay, so ni normal. Okay, so X dengan Y. So nak tulis X dengan Y pun boleh lah. Okay, jalankan meiosis pertama, dia terpisah. Okay, X masuk ke dalam satu gamete dan Y masuk ke dalam satu gamete. Seterusnya meiosis yang kedua. Okay, dia run normal juga. Okay, hasil gamete kat sini kan, 4 cell. Okay, so ni X ni Y, ni Y. Okay, cross dengan female punya parents. Okay, so ada kromosom X. So X dengan X. Okay, so yang kat sini ceritanya nak tunjukkan dia abnormal. So ya, boleh buat. Okay, untuk sebab kata no kromosom. Okay, so sebelah sini no lah, senang nanti kita nak crosskan. So yang ini dia berlaku pada meiosis yang pertama lah. Kerana kat sini dua-dua kromosom X ni tak nak berpisah, fail to separate. Okay, so kita boleh buat kat tengah ni meiosis 1. Okay, so yang ini yang dia nak stresskan. Okay, so nanti dia run dan meiosis yang kedua pun still kosong. Okay, fertilize dengan normal ada dua lah. Okay, normal male ni yang carry. So ini adalah X, ni pun X juga. Yang ini Y, ni Y. So awak boleh tarik macam buat genetik diagram tu
Okay, dan satu lagi pada yang carry Y yang carry X. Okay, satu lagi kat sini. Okay. So yang ini akan dapat apa? Cengit sikit. So dia akan ada Y saja. Okay. So yang ini akan dapat YO. Yang ini pula dia akan dapat terlebih pula ke bawah. Tak apalah. Okay. Ni dapat XO. Okay. So dia fertilize. Okay. So fertilize. Yang normal male ni ada dua normal male yang carry Y chromosome, yang this one, dan normal male yang carry X chromosome. So dia boleh fertilize dengan female gamete yang tak ada chromosome, dapatlah YO. Dan bila fertilize dengan female gamete no chromosome dengan normal male carry X chromosome, dapatlah XO. Okay, so last name the syndrome for the female offspring. Untuk female offspring adalah anak yang female tu adalah XO. XO ialah female. So name the syndrome adalah Turner syndrome. Okay.